Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6. Baik, kembali kita pada hari ini untuk mempelajari Bahasa Melayu tahun 6 unit 23. Tajuk kita hari ini, Pencinta Alam, manfaatkan air hujan. Sebelum itu, kita lihat dulu standard kandungan. Hari ini, murid akan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Objektif pembelajaran kita hari ini, cikgu mengharapkan akhirnya murid akan dapat menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohensi dan koheren. Kriteria kejayaan, murid dapat menulis karangan berdasarkan idea utama dan idea sampingan. Okey, murid-murid. Ya, cikgu ada sekeping gambar. Cikgu tunjukkan. Boleh teka gambar apakah ini? Okey, gambar apa ni? Ini gambar apa ni? Okey, apa yang ada dalam fikiran kamu? Ya, apa yang ada dalam fikiran kamu? Gambar apa? Okey, tengok. Betul atau tidak? 3, 2, 1. Hujan. Okey. Ada yang tak pernah tengok hujan? Semua orang merasai hujan. Lagi-lagi kita tinggal di Malaysia. Hujan dan panas sepanjang tahun. Itu iklim kita. Okey, jadi hujan. Dalam masa sehari dua ni pun selalu hujan. Ya. Bila petang saja hujan. Okey. Hujan ni ada manfaatnya. Okey, ada kegunaannya. Okey, kita cuba lihat dulu. Kita segarkan dulu kepala kita. Kita berfikir sejenak apa kegunaan air hujan kepada kita. Okey. Tengok. Tanaman. Cikgu letak kata kunci sahaja. Tanaman. Macam mana air hujan ni boleh digunakan untuk tanaman? Okey, nampak? Ni mana ni? Ni di kebun. Ini mungkin di rumah. Yang ni, siram pokok-pokok ni menggunakan air hujan. Jadi, dapat menjimatkan kos. Ni, adik kecil comel ni, dia gunakan air hujan untuk siram pokok yang ibu ditanam, ayah ditanam, mungkin dia juga tanam. Okey. Okey, selain tu, untuk ternakan, macam mana ternakan ni? Okey, untuk ternakan. Okey, cuba lihat ini. Ini gambar apa? Ini gambar kolam ikan. Kolam ikan ni ada air. Mana nak dapat air ni? Melalui tadahan air hujan. Okey. Selain itu, mana penggemar ikan, memelihara ikan di dalam akuarium. Cara nak menjimatkan? Nak menjimatkan duit, tak perlu nak guna air daripada paip, saluran air yang biasa. Kita boleh tadah air hujan. Tadah air hujan, cukup cuci akuarium dan isilah air hujan ni yang kita tadah. Okey. Selain ternakan, mencuci. Ada cikgu letakkan 3 kegunaan. Sebenarnya banyak lagi. Tapi hari ini kita lihat pada 3. Mencuci. Cuci apa ni? Okey. Ni cuci rumah. Okey, kat luar rumah tu, bila dah tadah air hujan, kita cucilah kat rumah tu. Tak perlu nak pasang paip. Dah, tak payah nak bayar bil banyak-banyak. Ni, cuci kereta. Sama-sama satu keluarga cuci kereta. Guna air hujan. Pun dah jimat duit. Tak perlu nak bayar air tersebut. Okey. Sekarang kita lihat buku teks halaman 133. Mari kita teliti gambar. Okey, tajuknya ialah manfaatkan air hujan. Gambar yang pertama ni, ini apa ni?
Ni pemutar skru. Ni kepala paip. Ni gam. Ini rantai. Rantai plastik. Ni tangki. Tangki ni ada jaring kat atas ni. Okey. 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 Jadi sekarang tengok gambar yang kedua. Apa yang kita nampak dekat gambar kedua ni? Ni ada tangan. Ini ada kepala paip. Bermaksud, apa perbuatannya? Memasang kepala paip pada tangki. Pergi pula gambar ketiga. Ya, apa ni? Orang ni tengah buat apa ni? Dia pasang ni. Rantai plastik ni dia pasang pada ni, namanya pancur. Namanya pancur. Bila air hujan turun, atap kita kan macam ni, segitiga. Air turun masuk dalam pancur. Jadi nakkan air dari pancur ni masuk ke dalam tangki, ikatlah rantai plastik ni dan masukkan ke dalam tangki. Okey. Dan gambar yang keempat. Ya, dah hujan pun turun. Bila hujan turun, air pun masuk dalam pancur dan turun masuk dalam tangki. Okey. Okey. Dan sekarang, tangki dah ada. Tutup dengan jaring. Pasang hos getah ni. Dan air daripada tangki ni kita boleh guna untuk siram pokok tanaman. Selain siram, macam yang tadi kita tengok tadi, kegunaan air boleh guna untuk cuci halaman rumah, boleh guna untuk cuci kereta. Okey. Ini yang kita lihat secara sekali imbas. Okay. Jadi mari kita nyatakan apa idea utama. Dan cikgu lebih suka untuk menyatakan idea utama ni kita tengok gambar. Cuba kita cari kata kerja yang sesuai. Okey, ni gambar yang pertama. Ni peralatan ni. Apa kata kerja yang sesuai? Okey, apa kata kerja yang sesuai? Cuba fikirkan. 3, 2, 1. Menyediakan peralatan. Ni menyediakan peralatan ni namanya peralatan. Okey. Baik, kita pergi pada gambar yang kedua. Pergi gambar kedua. Apa dia? Apa dia? Fikirkan. Memasang kepala paip. Pasang kepala paip ni pada mana? Pada tangki. Okey. Pasang kepala paip ni pada tangki ni di sebelah mana? Sebelah bawah. Pergi kepada gambar yang ketiga. Tengok ni. Apa ni? Apa yang dibuat ni? Apa yang dibuat? Fikirkan. 3, 2, 1. Meletakkan tangki. Tangki ni letak di bawah pancur. Pancur bumbung. Bumbung rumah ni ada pancur di bawah pancur. Kemudian dia buat apa? Dia ikat apa? Ikat tali. Ikat rantai plastik ni pada pancur dan masukkan ke dalam tangki air. Okey. Dan kita tengok gambar yang keempat. Ni gambar yang keempat. Ada hujan. Tangki ni. Okey. Hujan turun. Hujan pun turun. Air pun masuk pada pancur dan terus masuk ke dalam tangki. Okey. Masuk dalam tangki. Dan yang kelima, kita tengok yang kelima. Apa dia? Menyiram pokok, cuci halaman. Okey, itu idea utamanya. Sekarang kita nak kembangkan idea utama ni
dengan menambah idea sampingan. Okey. Jadi, mari kita bina perenggan. Baik. Ini pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama, apa tadi? Menyediakan peralatan. Baik. Saya dan Datuk mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Ini salin daripada buku. Mula-mula, saya dan Datuk menyediakan peralatan seperti apa? Ini apa? Kepala paip, pemutar skru, rantai plastik, gam, tangki. Okey. Okey. Kita sambungannya. Sebab kita nak jadikan dia 3 ayat. Peralatan tersebut Datuk beli di mana? Di kedai serba Nika. Di kedai serba Nika. Okey. Selesai. Perenggan yang kedua. Baik, kita pergi perenggan yang minta maaf. Selesai perenggan yang pertama. Kita pergi pada perenggan yang kedua. Kata kuncinya jadi memasang kepala paip. Nampak ni ada tangki. Ada kepala paip nak dipasang. Okey. Jadi, baik, untuk perenggan yang kedua, memulakan perenggan kamu kena jarakkan dari tepi. Setelah itu, saya membantu Datuk memasang kepala paip pada mana? Pada tangki. Pada tangki air. Kepala paip tersebut dipasang di tepi bahagian bawah tangki. Okey. Selesai memasang kepala paip, maknanya selepas pasang ni, Datuk memasang apa ni? Memasang jaring di atas mana? Cuba tengok ni. Di atas tangki. Datuk memasang jaring di atas tangki tersebut. Baik, selesai. Okey, kita pergi perenggan yang ketiga. Ni gambar yang ketiga. Okey, meletakkan tangki mengikat. Baik. Kita mulakan dengan setelah selesai, Datuk meletakkan tangki tersebut di mana? Ini pancur, ini tangki. Jadi apa yang kita boleh sesuai letak di situ? Di bawah pancur bumbung rumah. Datuk buat apa dengan pancur tu? Dia buat apa dengan pancur tu? Ini tadi. Mengikat. Datuk mengikat pancur dengan rantai plastik yang panjang hingga ke dalam tangki. Pancur plastik tu diikat dan dia panjang masuk ke dalam tangki. Dan nak jadikan 3 ayat, Datuk melakukan kerja-kerja tersebut dengan menggunakan ni. Apa ni? Tangga. Okey. 3 je tempat kosong yang kamu perlu isi. Baik, selesai perenggan yang ketiga. Pergi perenggan yang keempat. Hujan turun, masuk ke dalam tangki. Ni, depan ni, apa kita nak tulis? Okey. Baik. Cuba fikirkan apa yang perlu kita tulis kat sini. Baik. Apabila ataupun kamu boleh juga apabila atau semasa pun boleh. Apabila hujan turun, air hujan akan masuk ke dalam tangki melalui apa? Yang diikat pada pancur. Melalui apa? Melalui rantai plastik yang diikat pada pancur. Air di dalam tangki akan
akan apa? Akan penuh. Itu je. Kemudian, okey, ini baru berapa ayat? Baru 2 ayat. Nak jadi 3 ayat. Okey, nak jadikan 3 ayat. Kita boleh tambah apa dia? Kemudian Datuk memasukkan ke dalam tangki. Apa masuk apa? Apa boleh dimasukkan dalam tangki ni? Dah ada air. Dah ada air ni. Air hujan ni. Apa yang dia boleh masukkan dalam tu? Okay, cepat fikirkan. Cikgu bagi masa. Kemudian Datuk memasukkan ikan ke dalam tangki. Janganlah tulis ikan emas pula. Ikan yang sesuai lah. Ikan puyuh. Okey. Yang biasa orang pelihara, ikan puyuh ke dalam tangki. Okey. Seterusnya. Perenggan yang kelima. Menyiram pokok, cuci halaman. Baik. Air di dalam tangki tersebut digunakan untuk apa dia? Apa dia? Menyiram pokok-pokok di halaman rumah. Okey, ataupun digunakan untuk menyiram pokok tanaman di halaman rumah. Selain itu, air tangki itu juga digunakan untuk mencuci halaman rumah. Ini dapat menjimatkan kos melalui penggunaan air hujan dalam urusan seharian. Okey, kos maknanya kita tak perlu nak bayar. Kenapa kita tak perlu bayar? Sebab kita guna air hujan. Bukan kita guna air paip tu. Yang perlu kita bayar setiap bulan. Baik, perenggan yang ke-6. Karangan kan ada 6 perenggan. Okey, kita masuklah kat sini. Okey. Kita tutupkan karangan kita ni. Saya sangat gembira kerana telah berjaya membantu Datuk memasang tangki tadahan air hujan. Kini kami boleh menggunakan air tanpa perlu mengeluarkan wang untuk bayaran bil. Ini untuk perenggan yang akhir. Okey. Selesai. Okey, selesai dah bina perenggan karangan. Jadi tugasan kamu ialah lengkapkan dan salin semula perenggan karangan tadi dalam bentuk karangan lengkap. Setelah siap, hantar gambar karangan tersebut kepada cikgu. Okey, jadi itu sahaja pelajaran kita hari ini. Ulang semula. Hari ini kita belajar tentang manfaat air hujan. Okey. Kamu belajar membina karangan berkenaan dengan manfaat air hujan. Perlu cikgu ingatkan, bila kita bina karangan, kita binalah, latih diri untuk membina karangan dalam bentuk 6 perenggan. Setiap perenggan paling minima kita bina 3 ayat. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih dan siapkan tugasan dan hantar pada cikgu. Okey, jadi terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.